ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah bagi kita kekuatan, Allah bagi kita peluang, Allah bagi kita nyawa, Allah bagi kita umur, Allah bagi kita nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu, kamu tak akan dapat hitung. Maka dengan itu kita sebagai salah satu tanda syukur, selain daripada kita bersyukur, kita beribadat, kita buat perkara-perkara yang baik, di antara tanda syukur juga adalah kita berusaha untuk meninggalkan dosa-dosa besar dan tidak melazimi dosa-dosa kecil. Moga Allah bagi kita kekuatan, dan ini di antara cara-cara kita nak kenal dosa besar dan dosa kecil supaya kita sentiasa terhindar diri kita dan juga anak beranak kita daripada dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, daripada kesalahan, daripada maksiat. Semoga kita semua terpelihara daripada api neraka. Allah sebut dalam Quran, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan anak isteri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Semoga usaha kita ini Allah terima. Allah sentiasa lihat, Allah mengetahui, tetapi kita minta Allah terima, Allah redha dengan apa yang kita buat. Hari ini kita masih lagi berada di dalam dosa, maksudnya dalam proses pembelajaran dan memahami tentang dosa besar yang ketiga, iaitu sihir. Dosa besar yang ketiga iaitu sihir. Dan setelah kita baca banyak dah hadis, kita masih lagi ada beberapa hadis. Hadis banyak sebenarnya, tetapi Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam kitab Al-Kabair ini memilih beberapa hadis. Semoga dengan pilihan-pilihan hadis ini dapatlah memberi kefahaman kita kepada tentang dosa-dosa besar yang kita patut hindari dan jauhi. InsyaAllah ada lagi apa yang diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab ini, iaitu wa an Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun la yadkhuluna al-jannata mudminu khamrin wa qati'u rahimin wa musaddiqun bis-sihri atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, di dalam musnad Ahmad. Hadis ini statusnya adalah sahih li ghairi. Sahih tapi sahih li ghairi. Dia ada sikit bawah sikit daripada sahih ataupun kita panggil sahih li dhati. Dia sahih li ghairi. Bawah sikit je, ada isu sikit-sikit, tetapi dia ada, dia panggil apa? Dia ada syahid, dia ada riwayat-riwayat lain yang menyokong riwayat ini sehingga dia mencapai tahap sahih li ghairi. Maka hadis ini boleh dijadikan hujah. Nabi kata salasatun la yadkhulunal jannata mudminu khamrin wa qati'ir rahim wa musaddiqin bis-sihr. Tidak akan masuk syurga tiga jenis manusia. Tiga jenis manusia tak akan masuk syurga. Yang pertama adalah orang yang minum arak. Minum arak kat sini dia tak kata syaribul khamr. Dia tak kata syaribul khamr, tapi dia kata mudminul khamr. Apa makna mudminul khamr? Orang yang menagih dadah. Penagih dadah, penagih arak. Penagih arak. Orang yang ulama kata al-mudawamah ala syurbil khamr. Berterusan menjadi kelaziman dia meminum arak.
meminum arak. Tapi sebab apa minum arak tu tak boleh? Di dalam ayat-ayat Quran, di dalam hadis menyebut tentang beberapa perkara yang menjadi illah atau menjadi sebab kenapa arak itu diharamkan. Di antaranya adalah zihabul aql, akal tak ada, akal pergi, akal tak cukup, kurang kawalan, tak boleh kawal diri, maka itu di antara perkara yang menyebabkan arak itu diharamkan. Wa maskhu insaniyati syakhs, dan menghilangkan kemanusiaan seorang manusia. Sebab kalau kita faham tentang arak, bila akal kita tak boleh nak kawal, kita tak boleh nak kontrol, kita tak boleh nak urus, maka kita akan bertindak bukan seperti manusia lagi, bukan seperti manusia yang normal. Manusia tapi bukan manusia yang normal. Wa suqutu muru'atihi, ulama kata, dan jatuhnya maruah dia sebagai seorang manusia. Okey, jadi ni di antara perkara-perkara yang membuatkan illah, dipanggil illah di dalam bab fiqh, dalam bab usul fiqh dia panggil illah di antara sebab. Ada perkara yang kita diberitahu tentang sebab, ada perkara yang kita tidak diberitahu tentang sebabnya oleh Allah SWT. Maka tentang arak, perkara ini diharamkan dan diberitahu beberapa justifikasi kenapa diharamkan. Itu sebab di antara perkara bila kita tengok pengharaman arak, dalam satu riwayat daripada Aisyah, tak silap saya, dia kata kalau, saya simplifikan, kalau arak itu diharamkan jumlatan wahidah, secara sekaligus, maka orang Arab tak akan tinggal arak. Sebab arak ni menjadi amalan dan menjadi minuman biasa orang zaman jahiliah. Kehidupan mereka zaman jahiliah tu, di samping kehidupan mereka yang cacar merebak itu, ditambah lagi dengan arak, maka mereka yang dah teruk itu lagi teruk dengan cara kehidupan mereka, dengan apa yang mereka minum. Maka itu di antaranya yang disebut oleh Aisyah, bila arak itu menjadi kelaziman mereka, kalau syariat itu datang sekaligus haram, maka mereka susah nak tinggalkan. Itu sebab kalau siapa-siapa belajar fiqh, siapa-siapa belajar usul fiqh tentang pengharaman arak ni, dia ada 3 peringkat lah lebih kurang. Dia ada 3 peringkat. Banyak lagi syariat Islam yang lain didakwah ataupun diturunkan secara berperingkat, sebab meraihkan keadaan manusia itu bukan robot. Manusia itu ada hati, manusia itu ada tabiatnya sendiri yang mana ia perlu kepada beransur-ansur. Itulah beransur-ansur itu disebut sebagai tadarrus, juga ia menjadi salah satu metod bagi orang-orang yang berdakwah. Al-Quran mengharamkan pada awalnya itu, Allah tak haramkan lagi, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas. Dosa yang besar tapi ada manfaat bagi manusia. Manfaat ni bukan maksud minum arak bagi faham, bagi orang yang minum arak dia rasa benda tu ada manfaat. Bagi orang yang bisnes arak, dia ada manfaat bagi mereka. Manfaat yang mana pada ketika itu manfaat duniawi. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, Allah kata. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaat itu. Allah mengajarkan manusia mengurus cara berfikir. Memang ada manfaat, tapi tidak semua benda yang manfaat itu boleh dibuat. Sebab mudaratnya lebih besar. Kadang-kadang bila dia ajar tentang budak, saya teringat, ajar budak kata halal, ambil makanan-makanan yang ada logo halal saja. Jadi bila dia tengok, dia masuk dalam supermarket, dia ambil barang semua. Oi ayah, halal, saya kata. Walaupun benda tu halal, bukan semua benda kita boleh makan dan kena makan. Makan banyak-banyak dia jadi mudarat. Jadi Allah mengajar manusia memahami tentang arak di dalam ayat-ayatnya di dalam Al-Quran. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Allah kata dalam ayat yang peringkat awal itu tentang arak. Menceritakan bahawa memang ada manfaat secara fikiran manusia, secara hidup duniawi ini memang ada manfaat, tetapi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, tetapi dosanya adalah lebih besar daripada manfaat yang diperolehi daripada arak itu. Okey. Lepas tu turun ayat selepas itu, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu solat, jangan kamu menghampiri solat
wa antum sukara, dalam keadaan kamu mabuk. Sehingga kamu tahu apa yang kamu kata. Makna dia mabuk itu membuatkan orang tak tahu apa dia kata. Orang tak tahu apa yang dia kata. Lepas tu makna daripada ayat tu juga maknanya pada ketika itu mereka minum arak. Mereka minum arak tetapi bila nak solat kena minum, kena ada gap di antara solat dan arak atau arak dan solat itu. Itu pada ketika itu. Adalah sebab kalau belajar tadabbur, belajarlah tentang sebab wurud, sebab nuzul ayat, sebab turun ayat-ayat ini semua. Lepas tu barulah mari ayat pengharaman betul. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Allah kata arak, judi, tenung nasib. Rijsun min amali syaitan. Kejahatan daripada perbuatan syaitan. Kalau perbuatan syaitan saja Allah tak kata kejahatan pun, Allah kata perbuatan syaitan pun tak ada siapa nak ikut. Kita pun tak nak ikut perbuatan syaitan walaupun Allah tak kata itu kejahatan, tapi Allah letak dekat situ rijsun, kejahatan min amali syaitan. Fajtanibuh, maka jauhilah perkara-perkara itu. Di antaranya adalah arak. La'allakum tuflihun. Semoga kamu berjaya. Menandakan bahawa kalau minum arak kamu tak akan berjaya. Nak berjaya kena tinggal arak. Itu ayat-ayat Quran yang turun dalam pengharaman arak secara berperingkat. Itu sebab bila Allah ajarkan, bila Allah beritahu di dalam Al-Quran, bila disebut dalam hadis berdasarkan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW sebut sebagai hadis, di sana terdapat banyak klasifikasi, justifikasi yang dalam bab penentuan arak itu haram, kenapa, illah dan sebagainya, sehingga berlakunya qiyas tentang pengharaman dadah melalui ayat-ayat yang berkaitan dengan pengharaman arak. Dalam Quran, dalam hadis tak sebut tentang dadah, tetapi dadah diharamkan dengan sebab qiyas terhadap ayat ini. Walaupun ada di kalangan para ulama mungkin mengatakan bahawa dadah juga diharamkan dengan sebab nas. Contohnya ayat Quran, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Ia adalah satu tegahan yang membawa hukum haram. Dan ada hadis lain yang kata kullu muskirin haram, segala perkara yang memabukkan adalah haram. Mabuk itu konteksnya adalah hilang akal, maka kalau ada perkara yang membuatkan hilang akal maka ianya adalah haram. Satu perkara lagi, ulama-ulama usul meletakkan bahawa mungkin ada orang yang biasa minum arak, minum satu tin dia tak mabuk, tapi minum banyak dia mabuk. Jadi dia boleh ke minum satu tin? Tak boleh. Ulama dah letak dah syarat. Ulama dah letak dah kaedah. Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Apa-apa sahaja yang bila makan atau minumnya mabuk, bila kita minum banyak atau memakan banyak dia memabukkan, maka kalau minum sikit atau makan sikit pun consider adalah hukumnya adalah haram. Itulah perkara-perkara yang berkaitan dengan arak, yang mana memang hadis ni bagi tahu mudmin, orang yang edik, orang yang menagih arak. Tetapi adakah minum arak itu halal? Minum arak hukumnya dah ada. Minum arak itu haram. Sebatan 80 kali sebatan dan sebagainya. Istitabah, mengajar taklim kepada orang yang minum arak supaya dia tahu hukum hakam dan sebagainya. Itu hukuman, itu hukum bagi minum arak. Tapi bila cerita, bila Nabi sebut tentang orang-orang yang tak masuk syurga ini adalah mudmin, maknanya orang bukan saja minum arak tetapi sentiasa mulazamah ataupun sentiasa bersama-sama dengan arak menjadi salah satu daripada cara hidup dia, lifestyle dia. Okey. Saya tengok ada satu dua ni kejap. Okey. Arak je yang menghayal. Ustaz, bukan arak je yang menghayalkan. Ya, semua benda yang menghayalkan, memabukkan tak boleh. Arak memabukkan tak? Ya. Dia sebenarnya memabukkan, menghayalkan, dia panggil khamr. Khamr ni dalam bahasa Arab, khimar. Itu sebab bila ayat Quran Allah turunkan wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, maka labuhkanlah khimar. Khimar tu tudung di atas dada, ala juyubihin, di atas dada-dada kamu perempuan. Pihak perempuan ni tentang syariat tudung, maksudnya khimar. Khimar itu makna dia khamr makna dia tutup. Jadi arak ni sifat dia tutup akal,
tak boleh buat apa-apa, tak faham, dia tak sedar, dia tak boleh nak kawal. Kalau perkara itu sama je konteks ataupun sifat dia seperti arak, maka hukumnya tetap haram juga. Balik kepada hadis tadi, kullu muskirin haram, setiap perkara yang memabukkan adalah haram. Ambil dadah, minum arak, benda-benda haram akan okey. So kita terus lagi, mudmin khamrin wa qati'ir rahimin. Qati'ur rahimin. Orang yang memutuskan silaturahim. Orang yang memutuskan silaturahim. Silaturahim dekat sini bermakna adik-beradik kita satu rahim yang ada pertalian darah. Itu sebab kadang-kadang ulama-ulama dah sebut banyak dah, para asatizah pun sebut banyak dah. Kadang-kadang orang silap faham. Dia utamakan silaturahim yang dia faham dengan kawan-kawan dia, kawan-kawan pejabat dia. Itu bukan silaturahim, itu ukhuwah. Itu saudara persaudaraan dalam Islam. Itu yang kita kena jaga juga. Tetapi yang lebih aula, yang lebih kita kena jaga adalah orang-orang yang ada silaturahim. Moga Allah bagi saya, moga Allah bagi tuan-tuan dan puan-puan orang menjadi orang-orang yang menjaga silaturahim. Sebab kadang-kadang kita diuji dengan kadang-kadang bergaduh dengan adik-beradik, kecil hati dengan adik-beradik, kecil hati dengan pakcik, makcik dan sebagainya. Tapi tak dapat tidak, kita kena juga. Kita kena juga dan kita wajib juga untuk mendahulukan dan mengutamakan adik-beradik kita, makcik-makcik kita, pakcik-pakcik kita, anak beranak kita, cucu, cicit kita dan sebagainya, itu untuk kita jaga sebelum kita jaga orang lain. Okey? Wa qati'ir rahimin. Dan juga orang yang memutuskan silaturahim, orang yang memutuskan rahim. Sebab daripada situ dia membuatkan kita kalau bergaduh dengan orang lain, mungkin bukan kata okey, tak okey, tetapi teruknya tak seteruk kita bergaduh dengan adik-beradik. Kita akan memutuskan banyak perkara. Sentimental value kita, emotion kita dengan adik-beradik ni sepatutnya lebih tinggi daripada emosi kita dengan orang lain. Kita kadang-kadang kita risau nak bergaduh dengan kawan tapi tak risau nak bergaduh dengan adik-beradik. Jadi itu yang kita kena jaga sungguh-sungguh. Semoga kita diberikan kekuatan, diberikan hidayah untuk petunjuk untuk kita buat kebaikan dan menyambungkan balik silaturahim. Yang ketiganya at-tasdiq bis-sihri. Wa musaddiqun bis-sihri, dan orang-orang yang membenarkan sihir. Orang-orang yang membenarkan sihir. Inilah yang kita nak sebut. Dia letak hadis ni dalam ni disebabkan yang ketiga ini. Walaupun saya tadi minta maaf saya sebut juga yang panjang. Semoga kalau saya ulang nanti sekali lagi dalam bab Arab semua pun, mungkin saya boleh kurangkan sikit lah. Sekarang saya dah cerita dah. Okey? InsyaAllah. Jadi dekat sini, musaddiqun bis-sihri. Orang-orang yang membenarkan sihir. Wa dhalika lima fihi min tashji'an sya'wadha wa tadjil. Pada keadaan orang yang membenarkan sihir ini mengatakan apa yang disebut oleh bomoh itu benar, maka itu merupakan satu benda yang membuatkan kita mentasji' ataupun menguatkan lagi kepercayaan karut. Wa ibtizaz amwalin nas bil batil. Ada juga yang pergi sihir bukan free. Sihir ni kita pun tahu siapa yang pergi dekat bomoh-bomoh apa semua bukan free. Atau bomoh yang kaya, kita porak-peranda. Maka bomoh-bomoh orang-orang yang buat sihir ini dia bukan free. Tabzir, membazirkan harta benda. Satu membazir, yang keduanya rosak akidah, membenarkan sihir. Melakukan sihir walaupun dia tak membenarkan pun tak boleh juga, tapi membenarkan sihir itu lebih teruk daripada perkara-perkara lain juga dalam bab sihir. Sihir tetap sihir, diharamkan, merosakkan akidah, tetapi orang yang membenarkan apa yang berlaku dalam sihir, orang yang membenarkan apa yang disebut oleh Tok Bomoh, Tok Cha dan sebagainya, ini adalah lebih teruk lagi dalam konteks ini. Okey? Jadi ini hadis yang menunjukkan bahawa beratnya dosa sihir. Beratnya dosa kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sihir di antara perkara yang boleh membawa kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang-kadang orang yang pergi buat sihir ni sebab kadang-kadang dia dalam keadaan marah. Dia dalam keadaan dia tak boleh nak fikir dah. Yang dia fikir dia nak, sebab kadang-kadang benda ni manusia ni kena faham, antara benda yang kita kena faham juga adalah benda yang ada dekat bumi ni bukan kita punya. Allah bagi pinjam benda ni yang kadang-kadang kita susah nak faham.
Bukan orang lain, saya sendiri pun susah nak faham. Moga Allah bagi kita kefahaman dan kekuatan ini. Benda-benda yang ada atas muka bumi ni, yang luar daripada kawalan kita memang bukan kita punya dah. Okey, tempat kita kerja, gaji yang nak masukkan kita bukan kita punya lagi sebenarnya sebelum dia menjadi hak kita. Okey. Dan apabila dia menjadi hak kita pun, isteri kita, anak isteri kita, mak ayah kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita sekalipun, walaupun kita kata itu kita punya, tapi ia bukan milik kita. Itu sebab bila hilangnya benda-benda ini daripada kita, kita rasa kita perlu buat sesuatu untuk mendapatkan balik hak kita. Bila kita hilang orang yang kita sayang, contohnya kita buat benda-benda yang tak betul. Bila orang tu contohnya merampas sikit atau mengganggu sikit harta ataupun benda yang kita rasa kita punya, kita berhak, we deserve to get it. Kita berhak untuk dapat benda tu, kita pun pergi buat sihir dalam keadaan kita marah sangat, dalam keadaan kita dengki. Jadi ini perkara yang berlaku sebenarnya, mungkin dia tak rasa dia syirik kepada Allah SWT, tetapi dia buat satu perkara yang membawa kepada syirik. Ianya sihir, tetapi ia juga ada keterlibatan dia dalam bab syirik. Semoga Allah menjauhkan kita daripada perkara ini. Wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Ustaz, kalau kejap. Kalau kita tak minum arak tapi tempat kita bekerja jual arak dan barang runcit yang lain. Okey, dalam bab ni sebenarnya ramai dah ulama menjawab soalan-soalan ini sebenarnya. Dalam bab kerja sebenarnya kita sebut tentang sihir kan. Kita duduk dalam bab sihir, tapi saya jawab secara ringkas kalau boleh lah. Kalau boleh secara ringkas. Kalau boleh cari kerja lain. Kalau boleh cari kerja lain dan biar dalam hati tu tidak redha. Dan jangan jual arak dan cuba elakkan, bagi tahu kat bos jangan berurusan dengan arak. Jangan berurusan dengan arak. Arak bagi orang lain, orang yang belum Muslim. Tapi orang Islam, kalau tak boleh sangat, tak ada dah tempat kerja yang lain, dan bila dia tak ada kerja mendatangkan mudarat dalam hidup dia, anak tak terjaga, tak ada makanan dan minum dan sebagainya, ini ijtihad para ulama secara sementara. Dia panggil temporary ijtihad. Dia bukan ijtihad dia bukan ijtihad mutlak. Dia ijtihad sementara sahaja. Dan orang yang bekerja dalam bab ini termasuk dalam bab isu riba, kerja dekat bank riba dan sebagainya kan. Adalah cerita dia juga, tapi kena ada dalam hati supaya dia sentiasa nak cari kerja lain dan dia tidak redha dengan benda tu. Dan cuba elakkan untuk berurusan secara langsung dengan benda tu. Walaupun ada tempias, semoga Allah ampunkan dia. Tapi kalau ada kerja lain, ada offer lain, walaupun gaji rendah sikit, dia tak pergi, itu berdosa dekat dia. Itu kena faham. Ustaz, kalau seorang isteri ada suami kaki mabuk, kaki dah tak bagi nafkah, nak isteri perlu kepada isteri. Dia bukan taat kena taat selagi mana dia tak suruh buat benda haram. Boleh faham tak? Kena taat kepada suami selagi mana dia tak suruh kita buat benda haram. Tapi kalau seorang suami yang mabuk, seorang suami yang isak dadah, dia suruh kita semayang, kita kena semayang. Dia suruh kita tutup aurat, kita kena tutup aurat. Dia suruh kita masak, kita kena masak. Maksudnya dia suruh, bukan suruh paksa, maksudnya suruh macam biasa, arahan-arahan kerja dalam rumah tangga kita kena buat selagi mana dia tak suruh kita buat benda haram. Kalau dia suruh kita pergi keluar, jangan pakai tudung, saya suka tengok rambut awak yang blonde tu ke, ya saya suka tengok rambut awak yang macam ekor kuda tu ke, tak boleh ikut sebab itu maksiat. La ta'ata fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam berbuat maksiat kepada yang maha mencipta. Maka dalam konteks ini dia ada banyak penyelesaian, ada beberapa penyelesaian lah. Adalah nasihat lah, panggil adik-beradik mak ayah tolong nasihat ke, ataupun pergi pejabat agama tengok apa yang mereka boleh nasihatkan. Dan kalau ada perkara-perkara yang mudarat berlaku dalam rumah tangga itu, mungkin pejabat agama lebih berhak, lebih arif untuk menasihatkan kita, insya-Allah. Jadi kita kembali kepada hadis wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu, daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu marfu'an, ar-ruqa wat-tamaim wat-tiwalata. Ar-ruqa wat-tamaim wat-tiwalah, wat-tiwalatu syirkun, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu marfu'an. Okey, ar-ruqa ni ruqyah, ar-ruqa ni ruqyah lah. Ruqyah ni jampi,
ruqyah ni jampi. Tapi adakah kita itu dah bincang dah, adakah jampi itu syirik? Adakah jampi itu syirik? Adakah jampi itu semuanya tak betul? Adakah jampi itu semuanya tidak betul? Jampi, makna jampi dekat sini adalah jampi yang mana dengan lafaz, ulama kata, Ibn Bas contohnya dia kata, innar ruqallati takunu bi alfazin la yu'rafu ma'naha au bi asma'is syayatin au ma ashbaha dhalika mamnu'ah. Sesungguhnya dia kata jampi-jampi yang menggunakan lafaz-lafaz ataupun perkataan-perkataan ataupun ayat-ayat ataupun syair-syair yang mana tidak diketahui maknanya ataupun menggunakan sebahagiannya atau keseluruhannya nama-nama syaitan atau benda-benda yang karut marut khurafat, maka itu adalah perkara yang dimaksudkan di dalam hadis ini. Bukan semua ruqyah, bukan semua jampi, tetapi jampi yang sesat, yang bawa kepada syirik, yang adanya syirik. Wattiwalatu, tiwalah. Hadis ini dikata tiwalah dulu, tamaim dulu. Wattamaim, tamaim ni tangkal. Tamaim ni tangkal. Tangkal tulislah apa pun yang kita dah bincang hari tu. Kalau tangkal tu ada ayat Quran, ada ulama khilaf sikit, tetapi majoriti ulama tak boleh juga, tak boleh juga anggap itu sebagai perkara yang dibolehkan. Maksudnya kalau tulis benda yang selain daripada Quran memang lagi tak boleh lah. Tulis dekat kertas, dekat kain, ikat, gantung dekat pinggang, gantung dekat leher, gantung dekat lengan, kaki dan sebagainya. Letak dekat rumah pun sama juga, letak dekat pintu ke apa ke, termasuk juga itu adalah dilarang. Adalah dilarang. Itu sebab dalam satu hadis pada dalam keadaan berperang, sebab dulu masyarakat jahiliah macam-macam benda khurafat ada dalam kehidupan mereka, pemahaman dan kepercayaan walaupun mereka dah masuk Islam kadang-kadang ada sikit-sikit lagi tertinggal dalam keadaan manusia bila takut dan sebagainya, rasa risau dan sebagainya. Dan orang Islam pada ketika itu kan pergi berperang dan kuda-kuda mereka ini sebenarnya pernah juga digunakan untuk berdagang, perjalanan sini-sini, musafir dan sebagainya. Maka dalam satu hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu arsala fi ba'dhi maghazihi ila al-jaysh rasulan yaqulu lahum la yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin illa quti'at atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Dia kata Nabi, sesungguhnya Nabi pernah utuskan dalam beberapa peperangan, maksudnya dalam beberapa peperangan ila jaishin, dalam keadaan bila orang nak pergi perang, mereka akan duduk satu tempat berehat, minum air dan sebagainya. Ini dekat sini Nabi utuskan seseorang untuk mengatakan kepada tentera-tentera Islam, yaqulu lahum la yabqayanna fi raqabatin, jangan masih ada lagi dekat tengkuk binatang-binatang tunggangan itu qiladah. Qiladah ni benda digantung, bukan tak boleh yang benda digantung tu, tapi ada benda lain dekat gantungan ataupun ikatan qiladah itu. Qiladah ni dekat kuda tu, kalau kita tengok segala aksesori tu dekat situ ada gantungan-gantungan. Itu sebab dulu ada kita nampak okey, tak apa, saya terus dulu hadis ni. Min watarin, ataupun benda gantungan dekat tempat selain daripada qiladah itu digantung dekat kuda-kuda itu dipanggil watar. Dipanggil watar, jamak dia autar, illa quti'at, kecuali dipotong, dibuang. Nabi nak ajarkan jaga akidah. Walaupun mungkin kita kata dia nak letak situ supaya dapat semangat dan sebagainya, nampak cantik sebagainya, wallahu alam, tapi inilah apa yang Nabi arahkan, Nabi buat, Nabi suruh kita elakkan supaya ia adalah saddan lidzari'ah, menjadi penghalang jalan untuk kita sekat berlakunya khurafat dan perkara-perkara syirik. Itu sebab dulu pernah ada orang, saya minta maaf, ini secara umum. Okey, secara umum ada lori-lori ataupun kereta-kereta letak anak patung. Pernah tengok tak anak patung di belakang, di bawah kereta, di belakang lori dan sebagainya.
dulu banyak, pernah satu masa tu dia jadi banyak, dia macam trending. Dia jadi macam trending. Wallahu alam, kalau saya silap boleh sebut, tapi saya pernah tanya. Mereka katakan sebenarnya benda ni adalah satu amalan bagi satu kaum di bahagian salah satu negara lah, saya tak sebut negara, saya takut ada claim yang tidak betul. Tetapi saya pernah tanya seseorang, benda yang dikatakan adalah, dia kata bila gantung patung itu, dia kata kalau ada roh-roh jahat, dia tak ikut orang tu, dia tak ikut lori tu, dia ikut patung tu, dia tak pergi ke rumah, dia tak pergi ke lain. Jadi itu di antara akidah, itu di antara benda-benda yang mereka rasa benda tu orang cakap, benda tu akidah, pegangan dia tentang perkara tentang syaitan, saya kena gantung benda tu. Sedangkan kita diajar untuk membaca doa, kita diajar untuk beristi'adah, minta perlindungan daripada Allah SWT. Sama juga saya pernah tegur satu kedai, satu keadaan kadang-kadang kita kadang lupa. Saya baca juga tentang, pernah tengok tak ada bulu-bulu macam bulu burung ke bulu merak ke, wallahu alam. Tapi pada saya benda tu pun perlu dijauhkan juga secara personal. Kalau perkara itu berkait dengan spiritual yang tidak sihat ataupun tidak kena dengan syariat. Bila tanya balik, bila saya tengok, boleh pasti kan, boleh tengok, boleh check, boleh betulkan saya kalau saya salah, dia panggil dream catcher ke ataupun apa? Maksudnya dia penarik, dia panggil penarik impian ke, penarik apa tu, dia berkaitan dengan dengan harapan. Bila gantung benda-benda tu boleh tengok, jadi trending sebenarnya. Kadang-kadang duduk dalam kereta tapi kita tak tahu apa benda tu sebenarnya, dia masuk sebagai trending dan orang semua pakai. Okey, walaupun ada orang kata tak, saya beli ni sebab cantik je, cuba elakkan sebab dia ada susur, dia ada asal usul dia yang berkaitan dengan spirit, dia ada perkara yang berkaitan dengan kepercayaan yang tidak betul, yang boleh membawa kepada kufur atau kepercayaan dalam agama-agama lain yang bukan Islam. Jadi itu pun perlu dielakkan juga, sebab itu mungkin tak berapa direct, tetapi tamaim ini memang jelas tangkal letak dekat mana-mana supaya dapat elakkan syaitan, dapat elakkan roh jahat dan sebagainya. Itu juga tamaim, itu juga merupakan perkara yang syirik, yang tidak boleh juga. Tiwalah ini ulama kata dia adalah satu bentuk sihir lah, satu bentuk sihir. Satu bentuk sihir yang dipanggil nau'un minas sihr. Dia dipanggil sihir. Dia sihir ni kan banyak jenis. Jadi tiwalah ini juga adalah salah satu dalam bentuk sihir. Syirkun, Allah kata. Nabi kata syirkun. Ruqyah, jampi-jampi yang tidak betul itu syirik. Gantung tangkal itu syirik. At-tiwalah, sebahagian daripada sihir itu sendiri pun syirik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud sahih. Dia kata kat sini tiwalatun naw'un minas sihr. At-tiwalah ini Imam Az-Zahabi dia terangkan dekat sini, dia kata apa? At-tiwalatu naw'un minas sihr. Tiwalah itu adalah sebahagian daripada sihir. Apa yang sihir yang macam mana? Wa huwa tahbibul mar'ah ila zawj. Membuatkan kasihnya seorang isteri kepada suami. Ada orang kata takkanlah tak boleh kot nak bagi isteri itu sayang kepada suami, kan mereka dah suami isteri. Ya, tetapi akidah yang ada pada tu. Apa yang dia buat? Dia minta tolong dekat siapa? Dia minta tolong dekat syaitan, bukan minta tolong kepada Allah, daripada Allah SWT untuk membuat isteri dia sayang kepada dia. Habis tu kalau nak buatkan suami sayang kepada isteri, sama je lebih kurang vice versa. Maksudnya isteri sayang kepada suami, buat suami sayang kepada isteri pun sama juga lebih kurang, namanya tiwalah. Apatah lagi yang lebih teruk lagi adalah membuatkan orang perempuan yang lain yang bukan milik dia untuk kasih kepada dia, atau membuatkan orang lelaki lain yang bukan milik dia kasih kepada dia juga, menggunakan ilmu sihir juga termasuk dalam perkataan tiwalah, dan kedua-duanya adalah besar dosanya, syirik. Wat tamimah yakni kharzatu taruddul ain. At-tamimah ni, tangkal ini adalah
di antara perkara yang dibuat oleh orang Arab berjahiliah adalah untuk mengelakkan ain, untuk mengelakkan pandangan mata yang jahat, yang dengki. Lepas tu Imam Ibn Katsir meneruskan beberapa penerangan. Kita baca sikit Kita baca sikit seperti mana yang ada dekat dalam kitab masing-masing. Okey. Okey. Ladam kuda letak kat wallahualam. Tengok keadaan. Ladam kuda letak ladam kuda ke apa-apa, kadang-kadang ada orang contoh ada orang dia suka himpun plate number, dia suka himpun benda-benda tradisional, benda-benda lama. Dia himpun saja, dia suka himpun, itu tak apa. Itu tidak ada masalah. Tetapi kalau jenis himpun letak tanduk rusa ke apa ke, dengan sebab kalau dia beriktikad bahawa supaya setan tak masuk rumah, itu yang salah. Okey. Tapi kalau letak ladam kuda dekat depan pintu rumah, wallahualam, saya tak pernah jumpa lagi, wallahualam. Tapi letaklah apa-apa pun, tengok akidahnya apa kepercayaannya. Tetapi kalau benda tu memang obvious, macam saya kata tadi, dream catcher ke apa ke, memang obvious, memang benda tu berkaitan dengan memanggil spirit, impian lah apa semua, itu membuatkan perkara itu tidak tepat dengan syariat dan boleh membawa kepada syirik dan khurafat. Wallahualam. Okey. Pemang drifter patung itu simbolik mereka akan turun berlumba. Ini wallahualam, tapi masalahnya sekarang ni yang kita duk nampak banyak dekat lori, tak tahulah. Kalau drifter mungkin, tapi kena tengok juga sebenarnya dia macam ni, ada benda yang dirationalizekan oleh golongan-golongan tertentu hasil daripada bila orang attack dan orang blame dan orang bersembang tentang satu isu. Sama juga tentang Dreamcatcher ni, saya pernah bincang-bincang dan dia twist kepada benda ni cantik, ini adalah seni, okay fine. Bila seni okay, tapi benda tu sendiri dengan bentuk yang itu sebenarnya dah diguna pakai dalam ritual agama lain, tribes lain yang membawa kepada ada kaitan dengan perkara-perkara yang tidak betul. Itu makna dia. Sebab bila satu benda itu ditimbulkan isu dan benda tu jadi trending, kalau drifter dulu tak ada nampak sangat dekat kereta-kereta orang kaki sport-sport ni ada patung-patung kecuali dekat lori-lori. Tetapi sekarang ni dah mula ada dekat, mungkin kita kata dekat orang yang drift yang suka berlumba dan sebagainya itu, wallahualam. Kalau itu simboliknya, wallahualam. Tetapi patung itu sendiri pun sebenarnya dia ada banyak kita tengok kalaulah nak menghalalkan patung itu untuk diletakkan bawah kereta pun tetap juga tak boleh juga, sebab ia patung. Patung tu sendiri juga terkait dengan hukum-hukum lain yang ada tegahan tentang patung. Jadi benda-benda macam ni sebenarnya kadang-kadang kalau nak rasionalkan, setakat mana sangat nak rasionalkan benda-benda yang trending yang masuk ke dalam masyarakat kita, dalam tradisi kita yang bukan tradisi orang Melayu, bukan tradisi orang Islam, maka benda-benda tak perlu ada pun sebenarnya. Kenapa kita tak balik pakai, ialah dari satu segi kita kata bukan tak boleh pakai baju kemeja dan sebagainya, kenapa tiap-tiap hari tak kena pakai baju Melayu pergi pejabat? Tiap-tiap hari kita pakai baju kurung, itu Melayu yang tu yang kita kena trendingkan balik. Banyak perkara-perkara yang masuk dalam masyarakat kita dan kita terpaksa rationalizekan dan kita terpaksa ambil dan olah supaya ia diterima. Supaya ia diterima. Ada kepercayaan satu golongan mengingati roh yang okey. Itu pun ada juga, pernah jumpa. Benda-benda macam ni ada yang gantung wishing good luck. Ada saya belajar tentang wallahualam, ini saya belajar tentang salah satu kaum asal. Contohnya bila ada kematian, dia kena pakai, dia kena ikat cebisan kain kapan. Contohnya ahli keluarga dia yang meninggal tu, semua ahli keluarga tu lebih kurang kalau tak silap saya pakai, supaya antara kepercayaannya adalah supaya roh jahat tak mari ambil depa pula. Macam itulah lebih kurang. Wallahualam. Ada juga kepercayaan macam tu, walaupun kita tengok macam tak ada apa-apa, tetapi dia mendatangkan kesan dalam kepercayaan dalam hidup kita dan boleh membawa kepada syirik.
Semoga kita dijauhkan langsung daripada perkara-perkara yang macam ni, walaupun sekecil-kecil benda. Sama ada kita sedar atau tak sedar. Banyak benda yang kita tak sedar. Yang kita sedar pun kita tak sempat nak buang. Yang kita tak sedar, lagilah kita tak tahu. Itu sebab kita kena minta daripada Allah SWT supaya jaga kita daripada benda yang kita tahu ataupun benda yang kita tak tahu. Okey, insya-Allah. Lepas tu Imam Az-Zahabi dia kata, ketahuilah bahawa banyak perkara-perkara dosa-dosa besar ni sebenarnya orang awam dia tak tahu. Dia tak tahu banyak dosa besar, bahkan kebanyakannya kecuali sedikit tidak diketahui oleh ramai orang Islam. Ramai orang ini sebagai muqaddim, sebenarnya dia masih lagi duduk dekat awal kitab kan, jadi dia menceritakan, dia ada huraian-huraian yang panjang juga tentang keprihatinan dia Imam Zahabi ni terhadap isu dosa besar ni. So dia kata banyak orang tak tahu lagi, kecuali sedikit orang tahu. Banyak manusia tidak tahu lagi tentang pengharaman dosa-dosa besar ini, yang mana bila daripada mereka tak tahu, mereka rasa dosa itu kecil. Bila ada orang minum arak, dia mungkin rasa dosa itu tidak besar mana. Bila orang yang reka tentang sembahyang, tinggal sembahyang, dia mungkin tak rasa sembahyang, tinggal sembahyang itu dosa besar. Dia rasa benda itu kecil. Tak datang janji dengan kawan nak minum kopi itu, tak datang janji itu lagi mungkin besar daripada dia tak sembahyang. Mungkin dia faham macam tu. Jadi para asatizah, para ulama yang kena berdakwah dan kena bagi faham. Wa ma balaghahu zajr fihi walal wa'id. Dan tak sampai kepada mereka perkara-perkara yang berkaitan dengan ancaman-ancaman buruk tentang satu-satu perkara dosa-dosa besar kalau mereka buat. Fayambaghi lil alim ay yasta'jila. Maka ke atas orang-orang alim inilah untuk apa? Untuk cepat-cepat mencari orang jahil. Sebenarnya ayat itu merujuk kepada kita ni kena cepat-cepat buat kerja dakwah. Kita yang belajar ni, hari-hari belajar agama kan, segala topik lah kita belajarkan, dosa besar, zikir, kita belajar fiqhul akbar, kita belajar fiqh, kita belajar tasawuf, kita belajar akidah, segala-gala benda kita belajar. Tetapi adakah kita cepat-cepat nak cari orang ataupun cepat-cepat buat kerja dakwah? Kita jarang. Memang kita rasa kita dah tua, kita rasa kita dah berumur, saya pun rasa dah tua, kita rasa macam tu. Tetapi adakah dengan kita rasa macam tu, kita hanya nak fokus kepada amalan kita? Yes, kita kena fokuskan kepada amalan kita. Dan juga di antara amalan kita adalah memberi faham orang lain tentang agama. Itu sebab bila belajar, niat, cuba pasangkan bukan untuk kita beramal sahaja, tetapi berdakwah juga salah satu perkara yang perlu kita buat sampai sebelum kita mati. Sampai sebelum kita mati. Itu Imam Az-Zahabi dia kata, Allah kita kena tastajil. Dia kata fayambaghi lil alim alla tastajil ala al jahil. Maksudnya kita jangan gopoh gapah terhadap orang yang jahil, tetapi kita kena cepat-cepat mengajar, kena cepat bertindak, tetapi jangan gopoh. Dekat sini dia larang untuk kita jangan gopoh. Sebab kadang-kadang ada orang buat kerja dakwah, dia biasa dah dengan mulut, dah berbuih dah mulut aku suruh dia pakai tudung, dah berbuih dah mulut suruh dia semayang, tapi tak nak semayang juga. Hati-hati dengan kata-kata itu. Itu merupakan salah satu tanda orang putus asa dalam dakwah. Adalah tanda-tanda orang yang gopoh gapah dalam dakwah. Dakwah ni tak boleh macam tu. Tegur-tegur lah. Tak berbuih lagi pun mulut. Kalau berbuih sungguh baru kita tahu. Jangan duk sebut macam tu. Kita cuba kawal, kita cuba sabar. Semoga Allah bagi kita kekuatan dan kesabaran. Bal yurafiq. Bahkan kita kena duduk dengan orang-orang jahil, orang-orang yang tak tahu ni, kita kena duduk, kita kena mengajar dia, wa yu'allimuhu ma 'allamahullah. Kena ajar apa yang Allah ajarkan kepada kita. Allah bagi kita ilmu sikit, ajar sikit. Allah bagi kita ilmu banyak, kena tapis-tapis. Mana ilmu yang kita nak kena bagi dulu, mana ilmu yang kita nak bagi kemudian, kena pandai. Mungkin usaha buat, itu ijtihad. Kalau tersilap itu, semoga Allah ampunkan, tapi kita kena usaha, kena buat. Wala siyama idza kana qaribul ahd bi jahiliyatihi. Lebih-lebih lagi bagi orang-orang yang baru lagi revert, orang baru lagi kembali kepada Islam, ataupun orang-orang yang duduk dekat negara kufar, yang jauh daripada orang Islam. Kesian mereka Islam tetapi duduk dalam negara kufar, yang mana environment pun tak Islam dah, makanan pun tak halal dah, masjid pun susah nak jumpa.
bagaimana mereka nak laksanakan Islam. Kita ni dah duduk dekat negara Islam pun, kita banyak lagi buat masalah, kita banyak lagi tinggal perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Kita masih lagi buat benda-benda khurafat, kita masih lagi buat benda yang tidak betul. Semoga Allah elakkan kita daripada perkara-perkara yang tidak betul. Wa usira wa juliba ila ardil Islam. Ada di kalangan mereka yang ditawan. Ini cerita Imam Zahabi cerita tentang keadaan-keadaan dulu. Orang ditawan, wahwa Turki atau Kurji. Okay? Ini jenis-jenis apa? Bangsa-bangsa yang pernah ditawan, itulah disebut kat sini musyrik la ya'rifu bil arabi. Ada di kalangan mereka itu, mereka ditawan, mereka tak faham Arab. Fashtarahu amir Turki la ilma inda. Ini sebenarnya perkara yang disebutkan oleh Imam Zahabi dalam ini sebagai satu cerita supaya kita ni kalau ada orang yang baru memeluk Islam, orang yang tak faham Islam, kita kena ajar, kita kena rapat, kita kena ajar sikit-sikit, kita kena dekati mereka. Okey. Fabil jahdi in talaffadha bisyahadatain, sehinggalah mereka itu mengucap dua kalimah syahadah, lepas tu sehinggalah seseorang itu hatta yafqah ma'na syahadatain, kita kena ajar mereka sehingga mereka faham makna syahadatain itu, apa makna dua kalimah syahadah itu. Ba'da ayyam wa layal, siang malam kita kalau ada masa kita buat. Kalau ada masa, ada kawan-kawan yang belum lagi Islam, ada kawan-kawan mu'alaf, tanya khabar dia. Kalau dia tanya ada masalah ke, tanyalah. Off kita offer. Kalau dia ada tanya masalah, tanya. Kalau kita tak faham, kita boleh tanya ustaz asatizah ramai kan dalam Spark kan. Boleh tanya, insya-Allah. Semoga kita mampu juga buat kerja-kerja. Jangan rasa kerja dakwah ni ustaz je yang buat. Tak. Orang lain pun boleh buat juga dengan kefahaman dan bantuan orang-orang para asatizah, insya-Allah. Lepas tu fabiha wa na'imat, dan dia diberi nikmat dengan keadaan itu. Apa dia kata kat sini, memeluk Islam, bawa ke negara Islam, Islam sepenuhnya sungguhnya syahadatain jika okey. Alangkah untungnya kemudian kadang-kadang dia menolak. Okey, wa na'imat maksudnya untunglah bagi orang yang orang yang diterima masuk Islam. Sebenarnya orang yang revert masuk Islam itu satu keuntungan, satu rezeki bagi dia. Kita pun sebenarnya kita kena bersyukur banyak-banyak. Kita tak tahu bagaimana kita kalau kita dilahirkan bukan Islam. Itu kerja-kerja Allah SWT yang telah berlaku. Itu sebab bila kita tengok orang yang revert, orang yang diberi hidayah oleh Allah SWT, kita sebab, kita sedih, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, dan minta dalam waktu yang sama juga supaya Allah jaga akidah kita, Allah jaga iman dan Islam kita. Bagi orang-orang yang macam ni, mungkin dia semayang, mungkin tak semayang, kita jangan marah dia. Kadang-kadang tempoh dia nak sampai ke tahap orang yang dah lama Islam pun tinggal-tinggal semayang. Apatah lagi orang yang mu'allaf, orang yang baru lagi revert pada Islam. Maka mereka perlukan bimbingan. Wa qad yaqulu Fatihah ma'at tuwal. Kalau ada orang yang ustaz dia, pembimbing dia tu orang yang kuat agama, orang yang bagus, orang boleh mengajarkan Fatihah dengan baik dan sebagainya, okeylah. Tapi kalau orang ada orang-orang yang masuk Islam, revert kepada Islam, tetapi dia masuk melalui kawan dia pun tak pandai sangat tentang Islam. Tu dia kata fa in kana ustadhuhu nuskhatan minhu. Itu sebab dia kata kalau lah ustaz dia tu, kawan dia tu yang bawa dia tu jadi Muslim itu adalah orang yang lebih kurang dia macam dia, macam mana dia nak tahu tentang syariat Islam, tentang dosa-dosa besar, untuk menjauhi dosa-dosa besar dan perkara-perkara yang wajib bagi dia untuk dia buat. Bagaimana? Maknanya dekat sini bukan persoalan nak kata salahkan kawan dia tu, tak. Tetapi bagaimana perkara ini nak diselesaikan. Maknanya para muslimin muslimat, para asatidah kena buat kerja banyak lagi untuk membuatkan orang-orang yang baru rapat dengan Islam ini faham tentang Islam. Fa in urifa hadzal mubiqat al-kaba'ir wa hadhara minha, diajarkan tentang perkara yang merosakkan dosa-dosa besar ini supaya dia dapat jauhi. Wa arkanul faraid, dan perkara-perkara kefarduan supaya dia faham dari segi akidah dan sebagainya, dan dia juga menjadi bahagia dengan keadaan dan kehidupan dan environment yang macam tu. Tapi Imam Az-Zahabi dia kata wa zalika nadirun. Tengok ulama ni dia dapat ini firasat. Dia panggil firasat. Bila ulama-ulama menulis,
Dia ada firasat-firasat dia. Dia bercakap mungkin pada ketika itu, tetapi pada ketika sekarang ni pun benda tu memang berlaku. Nak cari orang yang masuk Islam, dibimbing dengan cara yang elok dan sebagainya ini, memang ada beberapa isu lah, tetapi hakikatnya itu di antara masalah besar juga. Tak ada orang bimbing dengan cara yang betul. Tapi kalau ada orang yang bimbing dia dengan cara yang betul, itu jarang sangat-sangat. Wa dzalika nadir, Imam Az-Zahabi kata. Maka bagi setiap hamba itu sepatutnya dia menguji Allah SWT. Fa'in qila, mungkin ada orang kata kenapa dia tak tanya, dia kan baru masuk Islam, kenapa dia tak tanya macam nak solat, macam nak zikir? Tak. Orang yang jahil, orang yang baru masuk Islam, orang yang baru mengenal sesuatu, dia ada satu stigma yang dia rasa mungkin dia rasa segan, ataupun mungkin dia rasa macam, dia kata dia rasa macam nak tanya tu bukan hak, bukan tanggungjawab dia nak tanya. Orang lain kena bagi tahu. Macam ni lah. Orang masuk dalam rumah kita, kita kena bagi tahu tak mula. Itu sebab ada orang Melayu kita kata, masuklah rumah, duduklah dekat dapur ni ke, duduk dekat sini, buatlah macam rumah sendiri. Makna dia apa? Walaupun buat macam rumah sendiri, maksudnya nak pergi bilik air, dia dah bagi green light awal. Tapi ada juga orang yang masuk rumah, dia tak sebut macam tu pun. Duduklah. Nanti saya buat makanan. Dia tak cakap pun buat macam rumah sendiri. Okay? Jadi orang yang datang bertamu ini, dia ada kerisauan dia ada segan dia. Jadi dia tak rasa benda tu perlu dia buat kecuali dia duduk je lah dalam rumah tu. Sama juga orang yang baru revert ini, dia duduklah dalam Islam tu, tak ada orang nak bagi tahu dia tentang itu, tentang ini. Aku nak tanya apa pun tak tahu mungkin. Jadi itu yang disebut oleh Imam Az-Zahabi. Benda ni, itulah benda yang berkisar. Dia kata hadza ma dara fi ra'si, benda ni lah yang berlaku dan berlega dalam kepala dia. Walastash'ara anna su'al ma ya'allimuhu yajibu alaihi. Dia tak rasa nak tanya sesuatu benda yang perlu dia belajar itu wajib bagi dia. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu faman lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Bagi sesiapa yang Allah tak jadikan bagi dia itu cahaya, maka dia tak adalah dapat cahaya tu. Termasuklah orang yang buat kerja dakwah, termasuklah orang yang baru revert ini. Jadi kita buatlah kerja-kerja dakwah ini supaya cahaya-cahaya Allah Ta'ala itu dibenarkan, diizinkan oleh Allah SWT sampai kepada kita, juga sampai kepada orang-orang yang baru mengenal Islam. Fala ya'tham ahadun illa ba'dal ilm. Dia yang baru masuk Islam tu tidak akan berdosa kecuali bila dia dah tahu benda tu berdosa dan dia buat juga. Dia masuk Islam, dia dah duduk dalam Islam lama tapi tak pakai tudung juga. Sebab orang tak cerita pun kat dia kewajipan bertudung. Orang tak cerita pun kat dia tentang perlunya pakai tudung kecuali sikit-sikit, dan dia tak mampu nak rasa benda tu satu benda yang besar. Jadi dia mungkin tidak berdosa kalau tidak diberitahu. Satu, dia berdosa tetapi tahap dosanya tu mungkin tak sama dengan tahap dosa orang Islam yang tahu dah benda itu perlu buat tapi tak buat. Okey? Wa ba'da qiyamil hujjati alaih, dan dia tidak juga berdosa kecuali selepas dia ditegakkan hujah di depan mata dia. Makna dia ditegakkan hujah ini, makna dia faham betul-betul apa kewajipan sampai tahap dia boleh buat. Jadi ulama-ulama dia bukan bila kita kata awak dah Islam awak tak sembahyang berdosa, awak tak ni berdosa, tak pakai tudung berdosa. Jangan awal-awal sangat. Saya pernah ditanya, kata, Ustaz, kalau ada orang tu dia nak masuk Islam tapi dia kata dia nak makan babi juga. Nak makan babi juga, nak makan 2-3 ekor dia kata. Kan? Saya nak masuk Islam tapi saya nak makan babi juga. Kita nak bagi dia masuk Islam ke tak? Yang tu masing-masing cuba tanya ustaz lain, ustaz yang mengajar akidah kan, tanya. Nak bagi dia masuk Islam ke tak? Dia dah bagi tahu awal dah. Saya nak masuk Islam ni. Tapi saya nak makan babi juga. Babi saya tak boleh tinggal. Sedap dia kata babi ni, dia kata. Buat singgang pula. Buat masak ikutlah. Sedap dia kata. Saya tak nak tinggal tapi saya nak masuk Islam. Saya nak sangat masuk Islam tapi saya tak nak tinggal babi. Macam mana? Apa tindakan kita? Itu kerja rumah. Kerja rumah. Jadi banyak benda-benda yang para ulama kena faham dan kena buat kerja, memahamkan orang, memberi, sebab akidah tu yang penting, iman tu yang penting. Iman tu yang penting. Dia kunci syurga, kunci kita dapat rahmat daripada Allah SWT. Iman itu, kepercayaan kepada Allah Taala dan segala benda yang termasuk di dalam rukun iman. Jadi itu sebab dia kata fala ya'thamu ahadun illa ba'dal ilm. Tidak adalah seorang itu berdosa
kecuali selepas dia dapat ilmu tentang satu-satu perkara itu buat berdosa, tapi dia buat juga. Tapi kalau dia tak dapat ilmu, tak tahu hujah, tak faham, tak yakin, tidak faham betul-betul, maka kalau dia buat itu atas Allah Ta'ala, secara zahirnya dia tidak diberi dosa sebab dia tak faham. Wallahu latifun bi'ibadihi raufum bihim. Allah SWT itu maha lembut, dia kata, maha penyayang, maha lemah lembut kepada hamba-hamba dia. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Al-Isra ayat 15. Allah kata apa? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan kami tidak akan sesekali, tidak sekali-kali akan menyeksa, tidak akan menyeksa sesuatu kaum itu hatta nab'atha rasula, sehinggalah kami utuskan kepada mereka itu rasul, sehinggalah kami mengutuskan kepada mereka itu rasul. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita, memberitahu kita bagaimana satu perkara itu perlu dinilai, perlu dibuat secara adil. Dan Allah itulah yang maha adil. Wa qad kana sadatus sahaba bil Habsyah. Dulu orang berhijrah pada ketika sebelum hijrah besar ke Madinah, berlaku hijrah ke Habsyah, ke Ethiopia. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 2 kali. Hijrah yang pertama tak ramai sangat. Hijrah yang kedua ramai juga, lebih 80 orang, lebih kurang tak silap. Termasuklah di antaranya dikatakan Ammar bin Yasir. Dikatakan ada juga Ammar bin Yasir terlibat dalam hijrah yang kedua. Di kalangan mereka juga ada yang remain duduk dekat Habsyah, sebab mungkin sebab memang rakyatnya bagus, walaupun mereka agama Kristian, tapi rakyatnya bagus, tidak ada kezaliman sebab rajanya bagus pada ketika itu. Ashamah namanya, yang diceritakan, jadi riwayatkan juga bahawa Ashamah itu Islam sebenarnya. Okey. Dan dia kata waqad kana sadatul sahaba bil Habsyah, orang sahabat dekat Habsyah, wa yanzilul wajib wat tahrim, bila turun je satu kewajipan dan keharaman ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yablughuhum tahrimuhu illa ba'da ashhur, dan tidak sampai pengharaman dan kehalalan ataupun satu-satu hukum itu kepada mereka kecuali selepas beberapa bulan. Fahum fi tilkal ashhur ma'dzurun. Dan mereka dalam beberapa bulan itu sebelum arahan itu sampai kepada mereka, mereka itu dimaafkan dengan kejahilan mereka hatta yablughuhumun nas, sehinggalah sampai kepada mereka nas ataupun hukum hakam dan penerangan. Fakadza ya'dzuru bil jahli yu'dharu bil jahli kullu man lam ya'lam hatta yasma'an nas. Begitu jugalah dimaafkan dengan sebab kejahilan setiap apa yang tidak diketahui oleh seseorang itu sehinggalah dia mendengar nas ataupun dia mendengar arahan, dia mendengar hukum hakam. Wallahu ta'ala alam. Sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang maha mengetahui. Okey, saya rasa itu penghabis last kali kita belajar tentang maksudnya last kali tentang sihir. Kita akan masuk kepada dosa besar yang keempat, iaitu meninggalkan solat, insya-Allah pada sesi yang akan datang. Puan Hasmah ada soalan ke? Puan Hasmah kat tangan kan? Nak tanya soalan? Kita tersalah tekan. Kalau tak ada saya baca tengok. Kadang-kadang ada juga motivator selitkan ayat ataupun secara tidak langsung sisikan akidah. Itulah motivator apa semua ni, tak apalah, kita mohon, kita harapkan moga Allah Ta'ala membetulkan kita, membetulkan mereka dalam keadaan kita. Membetulkan saya juga. Saya pun kalau ada silap, tegur saya, PM saya, ustaz silap tu, bagi tahu je, insya-Allah kita saya cuba untuk dapatkan kepastian. Kalau benda tu memang tak betul, insya-Allah moga Allah bagi kekuatan untuk kita menarik balik benda-benda yang tidak betul. Kalau okey. Tak ada apa dah kan? Setakat itu sahaja, Ustaz. Okey. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan yang akan datang untuk masuk ke tajuk yang baru pula. InsyaAllah. Jazakallah khair al-fadhil Ustaz Muhammad Zahar atas kesediaan berkongsi ilmu mengenai bab sihir itu tadi, yang mana semoga Allah menjauhkan kita dari dosa besar tersebut. Dan demikianlah antara perbincangan dan perkongsian ilmu mengenai dosa besar yang wajib kita hindari agar kita menjadi orang Islam yang bertakwa. Dan semoga Allah SWT ampunkan dosa-dosa besar itu selagi mana kita bersungguh dalam taubat kita, insyaAllah. Dan maka seharusnya kita sentiasa mencerminkan diri setiap hari untuk kita takut kepada Allah SWT
agar menjauhi dosa-dosa besar ini, dan semoga itu insya-Allah Ustaz dan para jemaah sekalian, kita ada lagi kuliah duha seterusnya. Selepas ini kita InsyaAllah. tahu dulu Ustaz InsyaAllah. majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Mohon maaf atas salah silap saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.